A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan rungkailah apa yang tersimpul di lidahku, yafqahul qawli, mudah-mudahan dapat difahami dan dimengerti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan apa khabar semua para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Okey, hari ini hari yang ke-10 ya. Hari yang ke-10 di bulan Ramadan yang kita muliakan ini. Yang kita nanti-nantikan, bagaimana dengan Ramadan kita. Mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka, dan insya-Allah Ramadan yang berbaki ini, marilah kita sama-sama teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kekuatan dan inayahnya untuk kita dapat melaksanakan Ramadan ini sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan matlamat Ramadan kita ialah untuk mendapat takwa. Di mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua mendapat takwa. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Takwa inilah bekalan kita yang paling ampuh untuk kita bawa nanti di sana. Jadi inilah peluang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di bulan tarbiyah ini, di madrasah tarbiyah ini, iaitu Ramadan, yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita pada tahun ini. Dan mudah-mudahan pada tahun yang akan datang pun Allah akan lanjutkan usia kita, umur kita, untuk kita dapat lagi pada Ramadan pada masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk tazkirah santai kita pada tengah hari ini ialah sedekah wajib, sedekah sunat. Okey, apa yang sebelum kita lebih lanjut untuk membicarakan kaitan dengan sedekah wajib, sedekah sunat ini, suka untuk saya, kita semua, untuk saya bawakan yang dimaksudkan. Apakah yang dimaksudkan dengan sedekah? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sedekah ni tuan-tuan? Biasa kita sebut, para ustaz-ustaz kita sebut sedekah kan. Sedekah, biasalah sedekah. Jadi apa sebenarnya, apakah yang dimaksudkan dengan sedekah ni sebenarnya? Kalau dari segi bahasa tuan-tuan, sedekah ini diambil daripada perkataan sidqan, iaitu benar, jujur. Orang yang benar disebut sebagai shadiq. Orang yang melazimi kebenaran disebut as-siddiq. Seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar, yang digelar sebagai as-siddiq. Okey. Tu. Jadi apa kaitan dengan iman? Sebab sedekah ni dia tuan-tuan, dia ada kaitan dengan iman. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan iman? Kalau menurut Sayyidina Ali, iman ialah sesuatu yang takrir bil lisan, yang disebut di hati, di lidah, kemudian tasdiq bi qalbi, dibenarkan dalam hati, kan? Dibenarkan di hati, kemudian dibuktikan dengan amalan bil jawarih. Itu takrifan iman. Jadi nak sebut di sini ialah tasdiq bi qalbi, membenarkan dalam hati. Jadi sama tadi, sebagai perkataan sidqan, kan? Jadi nak ceritanya, sedekah ini kalau ikutkan dari segi istilahnya ialah kita memberikan sesuatu lah daripada kita, apa-apalah, sama ada harta, duit ke apa sebagainya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan sedekah lah, kan? Jadi kita nak kaitkan, rupanya sedekah ni daripada perkataan yang kita bicarakan tu tadi, iaitu kita membenarkan, sebenarnya membenarkan iman. Kita nak kaitkan dengan iman yang ada dalam kita. Maknanya iman ni tuan-tuan perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan dengan apa? Dengan kita memberikan sesuatu yang ada pada kita ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi sebenarnya sedekah ni sebagai maksud secara umumnya ialah kebaikan lah, kebaikan. Tak kira lah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu ma'rufin sadaqah.
Setiap perkara yang baik itu adalah sedekah. Kan? Jadi tu yang kata senyum itu sedekah. Apa lagi? Ni ibu-ibu, isteri-isteri yang menyediakan berbuka puasa di rumah, apa ni, sahur. Kebaikan-kebaikan yang dibuat di rumah itu pun adalah sedekah. Suami-suami soleh di luar sana, yang bekerja menyara keluarga, mencari nafkah untuk keluarga, dan berbuat baik pada keluarga dan orang lain, itu juga adalah sedekah, kan? Anak-anak di luar sana, kan, yang menonton FB Live kita pada hari ini, kan, membantu apa nama, keluarga, lipat baju, kemaskan rumah, jaga adik, perbuatan-perbuatan baik itu juga dianggap sebagai sedekah, kan? Jadi apa-apalah perbuatan yang baik, seperti pada sabda Nabi tadi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu sedekah, kan? Uh, Buang duri-duri di jalanan supaya tidak menyakiti orang lain, kan? Itu pun sedekah. Jadi makna sedekah ni sangat luas, ya. Bukan semata-mata duit semata-mata atau harta kita semata-mata, tetapi sedekah ini dia luas, yang merangkumi harta ataupun bukan harta. Okey, itu nak bagi sedikit ni lah. Dan dia adalah melibatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Manifestasi ataupun bukti keimanan yang kita ada ni, yang kita sebut iman tadi, tasdiq biqalbi itu tadi, maka kita perlu buktikan keimanan kita itu dengan kita memberikan sesuatu, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan sedekah. Okey. Jadi kita masuk kepada tajuk sedekah wajib, sedekah sunat. Okey. Jadi sedekah wajib, sedekah sunat, apakah perbezaannya, apakah ciri-cirinya, kan? Untuk kita bincangkan sama-sama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang menonton FB Live MAIS ini pada tengah hari ini, sekiranya ada sebarang komentar ataupun apalah cadangan dan sebagainya, bolehlah tulis nanti kalau ada kesempatan masa dalam tazkirah santai, sebab kita buat santai-santai je ni. Nanti saya akan bacakanlah kalau ada persoalan dan sebagainya, apa yang kalau sekiranya saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau tak boleh, nanti kita tengoklah macam mana, kan. Jadi kita teruskan lagi kita punya perbincangan kita berkaitan dengan sedekah wajib, sedekah sunat. Apakah ciri-ciri perbezaan antara sedekah wajib dengan sunat, kan? Jadi sedekah wajib ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, senang cerita ialah sedekah wajib ialah zakat lah, zakat. Jadi macam mana boleh timbulnya sedekah wajib ni, tuan-tuan? Kan? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menggunakan perkataan ataupun istilah sedekah ini. Sebagai contoh dalam surah yang ke-9, surah At-Taubah ayat 103, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Khuz min amwalihim, ambillah sebahagian daripada harta mereka orang Islam, sadaqatan, iaitu sedekah. Sedekah di sini memberi maksud zakat, zakat, maknanya sedekah yang wajib lah. Sebab tu tiba sedekah tadi, kan. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, supaya dapat membersihkan mereka itu, diri mereka itu daripada dosa. Wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka itu daripada hal yang tak baik lah. Dan doakanlah, wasalli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Innas salataka sakanun lahum, kerana sesungguhnya doamu itu akan menjadi ketenteraman bagi mereka. Wallahu samiun alim, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah biasanya, sebab tu kita biasa kalau kita bayar zakat, kan, kat kaunter-kaunter zakat ke apa ke, lepas kita bayar tu, kan, kita ada doa kat situ, kan, ya Allah mudah-mudahan diberkati segala apa yang telah disumbangkan, kan. Jadi daripada sinilah dia ambil, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, okey. Itu perkataan tadi tu, daripada mana datangnya sedekah wajib tu tadi. Okey. Dan ciri ataupun sedekah wajib ini, apa dia punya perbezaan dengan sedekah sunat? Okey, yang wajib tu maknanya perlu dilaksanakanlah, wajib dilaksanakan, perlu ditunaikan sepanjang kehidupan ni lah. Tak boleh tidak, memang kena
kena tunaikan, kena laksanakan tanggungjawab sedekah wajib ini. Okey, sekiranya pada tahun tersebut tak dapat ditunaikan, maka kena qada, kan, zakat-zakat ataupun sedekah-sedekah wajib yang tertinggal kena qada, kan. Walaupun kalau ikutkan, kalau tidak ditunaikan maka hukumnya dosa. Walaupun qada pun berdosa. So yang itu kena bertaubat kepada Allah SWT, tetapi kewajipan itu tetap perlu dilaksanakan. Jangan kata pula apa, minta ampunnya, ya Allah aku dah ni dah apa, minta maaf, minta ampun kepada Allah, tak dapat tunaikan. Tak, dia tetap kena tunaikan juga walaupun diqada. Okey, sekiranya lah sampailah satu peringkat meninggal dunia. Okey, sampai meninggal dunia, tak ditunaikan dia punya sedekah wajib itu atau zakat-zakat tadi, maka apa, dia punya sedekah wajib itu menjadi hutang lah. Itu dah masuk dalam bab pengurusan harta pusaka, kan. Apabila meninggal dunia, kita tidak boleh kata, okey, ini harta yang telah ditinggal oleh semati, maka kita terus buat faraid. Bukan begitu, tuan-tuan, kan. Jadi harta yang ditinggalkan itu dia kena lalui proses-prosesnya lagi. Apa dia? Antaranya ialah digunakan hartanya itu untuk pengurusan pengkebumian. Urusan pengkebumian. Kemudian setelah itu apa lagi? Ditunaikan, dilangsaikan segala hutang-hutang yang ada. Sama ada hutang dengan manusia ataupun hutang dengan Allah. Maka hutang dengan Allah itu lebih utamalah. Apa dia hutang dengan Allah? Hutang dengan Allah, contohnya tadilah sedekah-sedekah yang wajib yang sepatutnya ditunaikan semasa dalam hidup tapi tidak ditunaikan. Maka wajib diambil daripada harta yang ditinggalkan itu untuk bayar segala hutang-hutang. Hutang atau zakat tu tadi yang tak ditunaikan tu tadi oleh waris-warisnya. Okey. Kemudian kalau sekiranya ada puasa sebagai contoh, puasa yang ditinggalkan, yang tak sempat nak bayar, nak bayar fidyahnya, maka dibayar, perlu dibayar fidyah-fidyahnya. Itu hutang-hutang lah, antara hutang-hutang dengan Allah SWT yang perlu dilunaskan. Okey. Bagaimana dengan hutang manusia? Hutang manusia kena selesaikanlah. Kemudian dah selesai semua hutang-hutang itu, tengok pula dia punya wasiat-wasiat yang pernah dibuat. Okey, sekiranya dia ada berwasiatlah, dalam hidup dia ada pernah berwasiat, okey, untuk nak menginfakkan sebahagian daripada duitnya itu untuk madrasah tertentu ataupun masjid ataupun surau. Jadi walaupun sedekah asalnya itu adalah sedekah sunat, tetapi oleh kerana wasiat, maka dan sekiranya mencukupi syarat-syaratnya, sedekah itu wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Maksudnya wajib ditunaikan oleh waris-waris. Walaupun sedekah tadi itu adalah sedekah sunat. Sebab apa wajib? Sebab wasiat tu tadi. Sebab dia bertanggung wasiat. Okey. Kemudian barulah selesai semua tadi tu hutang-hutangnya dah di-clearkan, dah diselesaikan. Kemudian dengan wasiat-wasiatnya pun telah diselesaikan. Maka harta yang tinggal itu itulah harta pusaka. Okey, dan harta pusaka itulah barulah boleh diagihkan secara faraid ataupun bagaimanalah untuk waris-waris. Okey, itu berkaitan dengan yang pertama tadi. Ciri yang pertama maknanya tidak boleh tidak zakat ataupun sedekah wajib perlu ditunaikan, perlu dilaksanakan. Okey, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, sedekah wajib ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dia ada dia punya kadar ataupun ukurannya. Okey, dia ada kadar dan ukurannya lah. Okey, ataupun yang disebut sebagai haul ataupun haul dan juga nisab, bukan nasab. Nasab tu keturunan. Ni nisab. Dia punya kadar dia yang telah ditetapkan. Tuan-tuan boleh rujuk ke laman web Lembaga Zakat Selangor. Okey, di situ ada dia punya berapa kadar nisabnya. Okey, dan saya dah rujuklah untuk Januari hingga Jun pada tahun ini, kadar nisabnya ialah 19,973 kadar punya nisab. Dan sekiranya sekiranya ada simpanan ataupun pelaburan yang melebihi tempoh haul dia, kalau untuk zakat simpanan ni haul dia punya tempohnya ialah setahun, kan? Betul tak? Setahun. Kemudian dah melepasi tahap nisabnya itu,
mungkin dalam kita punya tabungan kita adalah 20,000, maka wajib kita tunaikan kita punya zakat tu tadi. Berapa? Agak-agak kalau dah 20,000. Kan? 2.5% daripada amount kita tu tadi, ataupun satu par berapa? 40 jadi kadarnya ialah berapa? RM500. Jadi yang itu yang wajib dikeluarkan daripada harta kita tadi untuk dibayar zakat lah, untuk ditunaikan dengan sebagai zakat Selangor. Okey. Jadi itu. Maknanya dia ada kadar. Berbanding dengan sedekah sunat ya. Kalau sedekah sunat dia tidak ada kadar tertentu, tak ada nisabnya ke apa, tak ada. Terpulang kepada kita. Kita nak sedekah sebanyak mana, pulang pada kita lah. Apa yang ada tu kita boleh berikan. So dia tidak tertakluk kepada kadar haul dan juga nisab lah. Okey. Itu antara ciri yang kedua lah. Okey, antara apa ni yang disebut sebagai sedekah wajib dengan sedekah sunat. So nanti insya-Allah kita sekarang ni berada di bulan Ramadan, ada satu lagi zakat iaitu zakat fitrah. Okey, zakat fitrah. Ini wajib kita tunaikan. Okey. So kadarnya ialah RM7 satu kepala. Itu kalau kita makan beras biasalah kan. Beras super biasa kan. Kalau kita makan yang mungkin yang lebih advance lagi, makan beras perang ke, beras poni ke, kan. Iaitu kadarnya ialah RM14. Okay. Dan kalau kita makan yang beras basmati, beras-beras yang kayang-kayangan ni, itu kadarnya ialah RM21. Ini telah diputuskan oleh fatwa lah. Okay. So yang ini kita wajib kita kena tunaikan lah, kena langsaikan. Ini zakat fitrah. Okay. Dan sekiranya ada soalan ke, ada apa ke, nak komen ke, boleh, ada masalah. Sedekah wajib bukan pilihan, Ustaz Hanzalah. Sedekah wajib bukan pilihan. Sebabnya zakat lah tadi kan, dia bukan pilihan. Kalau macam sedekah sunat, dia ada pilihan lagi. Tapi kalau sedekah wajib ataupun zakat, dia satu kewajipan. Dia bukan pilihan. Gitu. Dia jadi satu tema pula ya, sedekah wajib bukan pilihan. Okey. Terusnya ciri yang lain tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang ketiga. Agihan harta sedekah wajib. Ke mana nak disalurkan. Yang ini Allah SWT dah tetapkan sebenarnya. Allah SWT tetapkan golongan yang menerima sedekah wajib. Jadi ada 8 golongan. Yang seperti mana yang Allah SWT sebut dalam surah Taubah ayat 60. Okey. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Okey. Ini surah yang ke-9, surah Taubah ayat yang ke-60. Yang mana Allah SWT dah tetapkan dah. Harta-harta ataupun pembahagian harta zakat itu tadi ataupun sedekah wajib itu tadi perlu diagihkan kepada 8 golongan. Iaitu yang pertama lil fuqara, untuk fakir, kan? Wal masakin, dan orang miskin. Dia fakir dan miskin ni benda bukan sekali tuan-tuan. Dia fakir satu golongan, miskin satu golongan. Jangan sekalikan sebab dia ada definisinya berbeza-beza. Fakir ni yang macam mana kan? Yang miskin ni macam mana? So dia punya definisinya itu. Kemudian para amil yang menguruskan zakat. Kemudian golongan mu'allaf, golongan yang baru memeluk Islam. Yang itu perlu diperuntukkan duit zakat itu tadi kepada golongan mu'allaf, kan. Jadi kita di Majlis Agama Islam Selangor ni kita ada menguruskan tempat-tempat pengislaman. Banyak tempat pengislaman di macam-macam agama. Saya ingat lebih kurang 30 tempat pengislaman. Jadi bolehlah sesiapa yang ada kawan-kawan, rakan-rakan yang non-Muslim, yang belum Islam lagi, yang nak masuk Islam, yang nak daftarkan sebagai orang Islam, bolehlah pergi merujuk ke pusat-pusat pendaftaran pengislaman yang kita ada di seluruh negeri Selangor inilah, insya-Allah. Okey. Kemudian wafir riqab. Golongan orang-orang yang terbelenggu dengan masalah sosial.
wal gharimin, orang yang berhutang, wa fis sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, wal gharimin berhutang, wa ibnis sabil, orang yang musafir, orang yang apa nama, yang keputusan dalam perjalanan. Itu antara golongan-golongan yang disebut sebagai yang menerima agihan zakat. Okey. Kemudian manakala untuk yang sedekah sunat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, yang ini kita boleh bagi kepada sesiapa sahaja. Mungkin jiran-jiran kita yang Islam ke, yang tak Islam ke. Jadi kita boleh berikan kepada mereka lah. Orang yang dekat dengan kita, kaum kerabat kita, tak kira lah kaya ke, miskin ke, kan. Tak kira siapa, asnaf ke, tak asnaf ke. So kita boleh berikan sedekah-sedekah kita itu. Dan kalau sekiranya tuan-tuan ada lebihan nak menyumbang ke Majlis Agama Islam Selangor, boleh klik fpx.mais lah. So boleh klik mais, so boleh buat pembayaran di situ, IP sedekah di situ boleh, tak ada masalah, boleh. Kita lalukan, dan duit-duit tuan-tuan ni nanti yang sedekahkan tadi kita akan gunakan untuk masalah umum, kan. Supaya contoh baru ni kita beri bantuan untuk masa banjir di Selangor, di Pahang, banyak tempat lagi lah. So kita gunakan duit daripada sumbangan tuan-tuan yang daripada tadi itulah, yang hasil daripada Baitul Mal tu tadi. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat ialah sedekah wajib adalah urusan pemerintah. Okey. Jadi sedekah wajib ini adalah urusan pemerintah. Jadi kita kena bayar zakat-zakat kita itu seperti mana yang telah diperintahkan oleh Ulul Amri lah. Kalau di Selangor ni, Lembaga Zakat Selangor lah, kan. Sebab itu adalah perintah daripada pemerintah lah. Okey. Bagaimana kalau sekiranya terus bayar kepada asnaf, Ustaz? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh agak, tuan-tuan? Bayar terus kepada asnaf. Mungkin sah dia punya zakatnya itu, tetapi kalau diberikan kepada asnaf lah dengan niat dia menunaikan zakat, mungkin sah, tetapi berdosa. Sebab apa? Sebab tak ikut perintah Ulul Amri. Jadi buat apa nak pening-pening, tuan-tuan? Bayar je lah kan zakat, kan? Dan sekarang ni pun mudah sebenarnya, kan. Sama nak pergi ke kaunter ataupun bayar secara online pun tak ada masalah. Jadi sekarang ni kemudahan cukup banyak. Jadi terus bayar supaya duit-duit yang tadi tu mudah untuk diagihkan kepada golongan sasar yang disebutkan tadi itulah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, okey, saya nak ambil sedikit lah, okey, berkaitan dengan zakat ni sebenarnya kita ni, itu tadi berkaitan dengan apa, sedekah wajib, sedekah sunat. Saya nak petik daripada kata-kata Abu Lais Al-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dia menyebut tentang kelebihan zakat, kelebihan sedekah. Tak kira lah sedekah wajib ataupun sedekah sunat. So ada 10 kelebihan sedekah ini. Yang mana 5 di dunia, 5 di akhirat. Okay, saya nak sebutkan secara ringkas saja sebab masa sangat menjumpai kita lah. Okay. Kebaikan ataupun kelebihan kita mulakan sedekah ini tadi, 5 di dunia. Apa yang kita dapat? Yang pertama, membersihkan harta kekayaan kita, atau apa yang kita dapat, duit, harta yang kita ni dapat dibersihkan. Wa tuzakkihim, dapat dibersihkan harta kita tu tadi. Mungkin sebab apa? Mungkin harta yang kita dapat tu tadi ada unsur-unsur yang lara, kan, dalam kita bekerja. Mungkin kita tak dapat memenuhi apa kehendak stakeholder kita, kan. Mungkin adalah kita ruang-ruang kosong ataupun yang menyebabkan dosa di situ, kan, penipuan dan sebagainya. Jadi dengan kita bersedekah ini, insya-Allah akan dapat membersihkan harta yang kita dapat, setiap gaji yang kita dapat setiap bulan itu, kita dapat harta tu dibersihkan di situ. Jadi itu antara yang pertama. Yang kedua, membersihkan diri berdosa. Maklumlah tuan-tuan, kita ni dosa kita banyak, kan. Jadi dengan kita bersedekah, insya-Allah Allah hapuskan dosa-dosa kita lah, dengan kita bersedekah. Apa pula amal kebaikan yang kita buat sebenarnya dapat menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, menolak bala dan penyakit. Menolak bala dan penyakit. Okey. Jadi dengan amalan bersedekah ni, insya-Allah, okey, dengan amalan bersedekah dapat menolak tadi bala dan penyakit. Kalau sekiranya ada penyakit-penyakit yang sebenarnya, kita boleh rawat diri kita dengan bersedekah. Banyakkan bersedekah.
Jadi insya-Allah mungkin dengan asbab kita bersedekah itu dapat Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada kita ni lah. Okey. So dengan asbab kita bersedekah. Kemudian dan seterusnya, yang keempat, menyenangkan hati orang miskin. Sebab apa? Sebab bila kita bersedekah kepada orang miskin ni, dia akan rasa gembira, dia akan rasa yalah dihargai dan sebagainya. Dan itulah sebaik-baik amalan sebenarnya. Apabila kita dapat menyenangkan hati orang-orang mukmin, okey. Dan yang kelima, menjadikan berkat pada harta kita. Jadi kalau kita nak harta kita diberkati, okey, kita banyakkanlah bersedekah, kan? Supaya barakah tu. Sebab harta itu apabila kita bersedekah dia akan macam zakat tadi, dia akan menyuburkan harta kita sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok kalau kita ikut fikiran kita, kalau duit kita sumbangkan tu akan berkurang, betul tak? Tetapi sebenarnya tidak. Apabila kita sumbangkan tu, kita sedekah, kita zakat, sebenarnya harta tu akan berkembang insya-Allah. Lepas tu kalau nak kaya, kena bersedekah banyak. Tapi bukan semata-mata nak kaya nak bersedekah. Kita nak bersedekah tu kerana Allah SWT lah. Kan? Cuma janji Allah. Janji Allah apa dia? Orang yang bersedekah tak akan berkurang hartanya. Jadi kita yakin dengan janji Allah. Tadi kita kembali kepada makna sedekah itu sendiri kan. Jadi kita buat sesuatu tu kerana Allah. Tetapi janji Allah pasti. Kan? Allah dah bagi. Di dunia dia dah bagi. Di akhirat, di akhirat pun ada 5 juga. Apa dia? Yang pertama, menjadi naungan baginya di mahsyar nanti. Bayangkan tuan-tuan, kita di mahsyar, segala manusia dikumpulkan di mahsyar. Daripada zaman Nabi Adam sehinggalah ke akhir manusia yang terakhir, kita dikumpulkan dengan keadaan yang sangat sangat susah keadaan ketika itu kan. Tapi insya-Allah dengan berkat kita bersedekah, kita akan dinaungi, dapat lindungan. Sebab salah satu daripada golongan yang mendapat naungan arasy Allah di mahsyar nanti ialah mereka yang bersedekah seolah-olah memberi tangan kanan, yang memberi tangan kiri tak tahu. Kan? Itu kan ada hadisnya tu kan. Jadi banyakkanlah bersedekah. Kemudian seterusnya, yang kedua, meringankan peringatan amalan. Kemudian yang ketiga, memberatkan timbangan amal. Yang keempat, memudahkan meniti tiang sirat. Dan yang seterusnya, menambah darjat kedudukan kita di syurga nanti. Dan syurga pun akan ditingkatkan lagi darjatnya nanti apabila kita ni banyak bersedekah. Okay? Jadi itu yang antara kelebihan-kelebihan. Dan satu lagi tuan-tuan untuk saya kongsikan yang terakhir ini, berkaitan dengan kelebihan bersedekah ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan atau mengangkat amalan sedekah ini, menjadikan salah satu daripada pintu-pintu di syurga. Ada 8 pintu di syurga. Salah satunya ialah sedekah, iaitu pintu sedekah. Okay? Jadi pintu sedekah. Jadi dia ada pintu melalui pintu solat, pintu apa lagi? Pintu puasa Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ini orang yang rajin berpuasa, dia akan masuk ke syurga melalui pintu puasa ataupun pintu Ar-Rayyan. Mereka yang banyak bersedekah, mereka akan masuk dalam melalui pintu sedekah. Okey, soalan. Saudara Syafiq, sedekah lepas subuh itu macam mana Ustaz? Apa kelebihan? Yang ini yang saya nak ni. Jadi sedekah dia macam-macam lah. Yang ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Dia punya lebih kurang lah maksudnya. Setiap pagi akan ada malaikat yang akan mendoakan mereka yang berinfak. Mendoakan kebaikan, mendoakan supaya Allah ganti harta yang diinfakkan dan sebagainya. Kemudian dan sekiranya tidak melakukan amalan bersedekah pagi itu tadi, ada doa yang tidak baik, satu ancaman lah. Maknanya yang ni kita perlu jauhi. Jadi sebab itu wujudnya istilah sedekah subuh. Dan ini bagus sebenarnya tuan-tuan. Kalau boleh kita ajar anak isteri kita, kita sediakan satu tabung di rumah. Okay, sekurang-kurangnya kita sediakan satu tabung di rumah dan ajar anak isteri kita supaya bersedekah setiap hari, kan? RM1, tengoklah semampunya, kan? Sebab benda ni perlu dilatih. Apatah lagi kita di bulan Ramadan ini sebagai madrasah Ramadan, kita perlu melatih anak isteri kita ni untuk menjadikan amalan sedekah ini dalam keluarga kita. So boleh sediakan tabung sedekah yang kita boleh namakan sebagai tabung sedekah subuh, kan? Sekurang-kurangnya kita dapat melatih diri kita supaya menjadi seorang yang pemurah, seorang yang ni. Sebab benda ni perlu dilatih. Seperti mana Imam Al-Ghazali sebut,
dalam kita nak membentuk peribadi kita ni ada dua benda. Iaitu yang pertama disebut sebagai riyadhah, yang kedua disebut sebagai mujahadah. Jadi dua benda ni, dua elemen ni penting, perlu ada. Apa dia riyadhah? Riyadhah ialah latihan. Maknanya perlu dilatih. Macam tadi sedekah sehari sedikit, nanti boleh tambah lagi kan. So kita boleh ajak anak-anak kita pun sama-sama. Kemudian mujahadah. Mujahadah ni apa? Mujahadah ini ialah kita bersungguh-sungguhlah dalam melakukan amal itu tadi, sebab kita nak istiqamah ni bukan mudah. Okey. Jadi itulah beberapa perkara yang kita jadikan Ramadan yang kita lalui hari ini sebagai satu medan tarbiyah untuk diri kita, keluarga kita, supaya kita menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang bertakwa. Dan sebelum saya akhiri, bolehlah saya nak memperingatkan lagi lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada siapa yang nak bersedekah, bolehlah bersedekah melalui online di http fpx.mais.gov.my. So boleh klik di situ, so boleh buat secara online. Sekarang mudah tuan-tuan. Jadi gunakanlah kemudahan yang ada ini untuk kita melakukan sama ada yang kewajipan sedekah wajib ataupun sedekah sunat. Jadi saya rasa setakat itu saja pertemuan kita pada tengah hari ini. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap dalam penyampaian saya, dan insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.